Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semulia, saya hormati sahabat saya, Tuan Pengurusi Abang Mi, Cik Azmi, tuan-tuan, puan-puan, ustaz-ustaz, imam-imam EJK Surau, tuan-tuan, puan-puan ahli jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita berjumpa dalam sesi perkongsian ilmu berkenaan dengan konsep pembahagian harta pusaka secara Islam. Yang perlu kita tahu, saya sambung balik konsep pembahagian ni. Konsep pembahagian harta pusaka ni sangat-sangat penting. Kebanyakan orang Islam, dia dua benda yang kebanyakan mereka ini memakan ataupun mengambil harta pusaka itu tanpa disedari. Adalah sebab lain. Contohnya mereka ni tak tahu konsep pembahagian berkenaan dengan waris-waris. Tetapi dua perkara, dua benda yang penting, yang mana kalau kita silap, kita tak tahu proses pembahagian harta pusaka ni, kita bergelumang dengan dosa. Yang pertama, masyarakat kita, orang Islam ni tidak membuat pembahagian harta pusaka. Melalui pembahagian itu, mereka ini tidak membuat persetujuan untuk mengambil harta pusaka arwah yang meninggal. Contohnya ayah kita, kadang-kadang mereka ni tak buat pembahagian pun, ambil harta pusaka ikut sesedap rasa mereka, ambil macam itu je. Berapa ramai, memang ramailah orang Islam yang bergelumang dengan dosa tanpa disedari. Perlu tahu, harta pusaka yang kita ambil, sama ada daripada isteri kita, suami kita, adik-beradik kita, ataupun mak ayah kita, anak kita, kita ambil tanpa membuat pembahagian, tanpa mendapat persetujuan, maka haram hukumnya. Walaupun perkara tu dah berlaku 30 tahun. Ustaz, saya tak tahu Ustaz. Saya baru hari ni baru tahu. Bertaubatlah. 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun makan duit haram. Duit tu bukan duit saya, tapi duit isteri saya, duit suami saya, duit mak ayah saya. Ini yang perlu kita tahu. Itu yang pertama. Perlu mendapat persetujuan, sebab itu pembahagian kena buat. Pembahagian tu alhamdulillah dah selesai. Ada mereka yang tak buat, memanglah itu dah kira mengambil harta yang haram. Tapi mereka kadang-kadang mereka ni buat. Alhamdulillah, step pertama dah selesai. Step pertama ni mereka dah buat. Okey, mereka lepas daripada dosa. Tetapi malangnya, konsep pembahagian itu tak betul. Konsep pembahagian itu tidak betul. Kadang saya ulang baliklah, saya cerita balik. Kadang ramai yang banyak urusan harta pusaka, bila saya jadi orang tengah, jadi mereka ni belum apa-apa, mereka ni kata, Ustaz, kami nak buat pembahagian sama rata lah Ustaz, sebab kesian kakak kami. Terus sebut sama rata. Boleh ke tidak? Pembahagian ini tidak boleh. Tidak boleh. Bagaimana nak membolehkan Ustaz? Boleh dibuat sama rata dengan syarat didahului dengan penjelasan mengenai hukum faraid itu sendiri.
Faham tak maksud saya? Jadi kita kena terangkan hukum tu dulu. Maksudnya pembahagian secara faraid yang saya cerita, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, bagi suami, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad, bagi isteri, wali abawahi likulli wahidin minhum as-sulusu mimma taraka in kana lahu walad, bagi ibu bapa, bagi anak lidzakari mithlu hadzil unsayain, satu bahagian anak lelaki menyamai dua bahagian anak perempuan. Benda ni kena cerita dulu. Walaupun kita nak buat sama rata ke, melepaskan hak dan sebagainya, ada seketika nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. InsyaAllah malam ni saya cuba habiskan konsep pembahagian ni. Pentinglah pembahagian ni. Jadi selepas kita beritahu itu, sama ada diorang ni nak ikut pembahagian faraid tadi yang diceritakan dalam Al-Quran, Ashabul Furuj nama dia, pembahagian itu. Kalau mereka tak nak ikut, setelah mendengar, boleh tak buat sama rata? Barulah pembahagian sama rata itu sah untuk digunakan. Tapi malang, 1000 kali malang. Orang Islam tak buat pun, terus buat pembahagian sama rata. Jadi apa status tu, saya pun nak cakap pun susah. Sekarang saya kata haram pembahagian itu, melenting pula nanti. Dah 30 tahun Ustaz kata haram. Tapi kalau konsep pembahagian tu tak betul, ada yang tak buat pembahagian, macam mana nak buat? Kita dah buat pembahagian, kita dah bagi-bagikan harta pusaka, tapi malangnya konsep pembahagian tu salah. Lebih-lebih lagi kita tidak mendapat persetujuan warisnya. Contoh saya cerita hari tu, jam tangan, cincin, kopiah. Malang tuan-tuan. Ini merupakan musibah yang kita tak sedari. Kita memakan harta yang haram. Walaupun ayam, ayam arwah. Arwah dulu, arwah ayah kita bela ayam banyak. Satu kandang tu ada lebih kurang 100 ekor ayam. Kita tak pernah buat pembahagian pun. Balik, sembelih, potong ayam, makan. Boleh ke tak? Tak boleh tuan. Itu harta pusaka. Dan bukan harta ayah, bukan. Itu harta siapa? Waris-warisnya. Adik kita, atuk kita, nenek kita punya harta. Jadi kita tak buat pembahagian apa pun. Arwah meninggal tadi, malam tu pakat sembelih ayam, goreng. Kita buat 10 ekor ni, kita buat tali arwah lah malanggang. Pembahagian tak buat lagi. Ambil ayam arwah, sembelih, makan. Habis. Adik-beradik, waris-waris yang makan tu pun bergelumang dengan dosa. Sedih. Kita tak faham konsep ni. Simple konsep ni, tapi kita tak faham, menyebabkan kita tersangkut dekat sana nanti. Jadi kena faham sungguh-sungguh. Jadi kalau orang tanya saya, Ustaz, boleh tak buat pembahagian sama rata? Saya kata boleh setelah mengenal pasti pembahagian secara faraid tadi yang diceritakan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tahu dulu, barulah kita boleh buat pembahagian sama rata ataupun melepaskan hak ke apa, nanti saya akan cerita. Sebab yang lepas saya beritahu konsep takarus tu, tuan-tuan kena faham lah. Boleh ingat konsep pembahagian tu? Boleh? Nak tanya boleh? Kan? Tak apa, saya tak buat rotan, tak jadi ya. Abang Mi bising pula nanti. Mana Abang Mi? Kan? Tapi faham konsep pembahagian mudah je. Tuan-tuan boleh buatnya, insya-Allah. Tuan-tuan kena buat, tuan-tuan dah faham, tuan-tuan dah tahu, tuan-tuan kena ke depan. Adik kita meninggal, seorang pun tak tahu hukum ni, betul tak? Adik-beradik kita katakanlah abang long kita meninggal. Abang long kita ada 6 orang anak dia, isteri dia, mak ayah kita ada lagi. Sesiapa nak buat pembahagian tu? Diorang faham tak? Anak yang tua tu faham tak? Ini isu dia. So kita yang dah belajar ni, kita tolong. Bukan kita nak kan macam ni lah. Alung, kita panggil dia Alung, pakcik nak beritahu sikit lah. Pembahagian ni kena buat macam ni dulu. Bincang dulu adik-beradik masa perjumpaan tu. Bincang. Tuan sebagai pakcik jadi observer lah. Maksudnya jadi orang kata duduk dekat situ, pantau diorang. Kalau diorang agak-agak macam tak berapa nak betul, maksudnya pembahagian faraid pun tak tahu, tuan-tuan ke depan, tuan-tuan ceritakan berapa suami dapat, berapa isteri dapat. Tuan-tuan dah belajar kan? Boleh? Ada peran? Boleh tuan? Rasa boleh InsyaAllah boleh. Mudah aja. Pembahagian ni bukan rumit pun. Tak ada pembahagian yang teruk-teruk. Suami dapat berapa?
Ustaz ni datang je nak test, datang je nak test. Tak payah panggil lagi lah, datang je nak test. Bukan saya buat. Tuan-tuan kena tahu sebelum meninggal. Konsep pembahagian ni simple, tak perlu pening-pening kepala, tak payah nak buka-buka kitab, tak payah. Ingat je. Berapa suami dapat? Boleh siapa seorang nak jawab mewakili? Saya rasa banyak kali dah saya sebut kan. Saya dah datang lebih dah 5 kali rasanya. Berapa suami dapat? Tolong jawab seorang. Puan tak payah, puan sekarang kejap lagi saya tanya. Semua dah pakat takut dah. Sudah kan aku nak pergi buang air kan. Tak apa tuan-tuan, ni tak apa, bukan saya marah pun, tak ada pun tak apa. Kita cakap ulang sebab benda ni perlu tahu tuan. Pasti dan pasti sebelum meninggal pasti kita akan tahu sama adik-adik beradik kita, opah mak saudara kita, bapa saudara kita, keluarga ipar kita pun. Tuan-tuan dah berkahwin, ipar pun ada juga keluarga, diorang pun akan meninggal juga, ipar-ipar kita pun akan meninggal. So kita dah belajar ni, kita kena ke depan. Tuan-tuan penting tuan-tuan, kalau salah buat pembahagian, masa kita sampai hari kiamat kita berdosa kan. Benda ni sangat-sangat teliti tuan-tuan. Okey, jawab. Apa salah apa tak apa? Berapa suami dapat? Dia ada 2 kan. Yang pertama, kalau isteri ni tak ada anak, katakanlah dalam Al-Quran, walakum nisfu ma taraka azwaj. Tak apa saya ulang-ulang balik Jangan kata ustaz ni asyik ulang benda sama, tak ada point. Tak, tuan-tuan. Benda ni basic yang perlu kita tahu. Sebab tu saya ulang-ulang lagi supaya tuan-tuan ingat. Bukan tak ada point pun nak belajar, nak ngajar, tidak. Banyak point, tapi benda ni basic. Tuan-tuan kena tahu. Okey, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kata Allah, apabila kematian isteri kamu, maka kalau isteri kamu tidak ada anak, maka suami dapat berapa? Berapa? 1/4 belum lagi. Pun salah. 1/2. Nasib baik Haji selamatkan. Tapi dah 1/4 1/3 1/2. Okey, betul. Cantik. Bagus Haji. 1/2. Bagus. Alhamdulillah. 1/2. So kita kena terang dekat dia. Kita tahu, kakak aku ataupun ipar aku ni dia tak ada anak dengan kakak aku ni. Meninggalnya dia, ipar aku ni, jadi isteri aku dapat ni. Meninggalnya isteri ipar aku ni, dia pun dapat 1/2. Suami dapat 1/2. Banyak tak? Banyak. Okey, Allah sambung fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak. Jika isteri ini meninggal dan dia mempunyai anak, berapa dapat? Betul tuan jawab tadi, 1/4. Tu je. Tak payah pening kepala. 1/2 1/4 dah cukup. Kita terangkan dekat diorang. Ini syarat tuan-tuan. Syarat untuk kita bagi sama rata, ataupun nanti lepas ni saya akan terangkan pembagian. Banyak pembagian tuan-tuan, bukan sama rata je. Kita hari ni pakat sama rata je. Lepas tu bila sikit adik nak faraid, abang ni nak sama rata, kita dah kelang kabut. Ya, aku tak belajar lagi ni. Mana boleh ini sama rata, ini faraid? Boleh tuan. Boleh. Nanti saya akan terangkan balik. Sebab siapa yang buat tu? Siapa pembagian tu, siapa yang buat? Kita. Waris-waris ni buat. Memang ada hukum dalam faraid tu. Itu Allah tunjukkan pembahagian tu macam mana. Kalau nak ikut secara faraid, Allah dah tunjukkan, mudah. Tapi kalau kita nak ikut sama rata, boleh tak? Boleh, tapi syarat dia kena sebut pembahagian saya sebut tadi. Tuan-tuan terang kalau pada adik-beradik, tuan kata abang ipar kita, contoh. Abang ipar kita kahwin dengan kakak kita, kan, ataupun kahwin dengan adik kita, ada perempuan meninggal adik kita, so kita beritahu pada abang ipar dapat banyak ni. Kalau abang ipar tak ada anak, 1/2. Kalau abang ipar ada anak, 1/4 ya bang. So dia faham tak? Baru dia faham. Tuan-tuan, pernah saya cerita dulu dekat Ampang Saujana, tuan-tuan, diorang panggil saya untuk uruskan pusaka. Saya pernah cerita dulu, tak apa saya ulang-ulang balik kan. Bila dia dengar pembahagian ini, apa dia cakap pada saya? Ustaz, saya ni dah umur 60 ke 70 lebih kurang. Saya tak pernah dengar, inilah kali pertama dalam hidup saya dengar pembahagian faraid. Tuan-tuan apa rasa? Sedih tak? Sedih tuan, umur dah berumur. Bukan saya nak kenakan siapa, tidak. Ini kita punya tauladan buat diri kita, buat saya sendiri. Sedih saya dengar. Inilah kali pertama saya dengar pembahagian secara faraid, Ustaz. Saya tak pernah pun dengar. Tuan, apa kita rasa tuan? Sedih. Isteri meninggal baru tahu pembahagian tu.
Kalau tak ada orang yang menyelesaikan, kalau tak ada orang untuk terangkan, apa jadi? Kan? Sedih. 60 tahun, 70 tahun umur, baru kali pertama dengar pembahagian ni Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Saya dengar pun sedih saya. Saya kata apa? Takkan dia nak salahkan dia, takkan kata Tuan Haji Allah tak belajar Tuan Haji. Jangan cakap macam tu. Kita alhamdulillah dia dengar, dia sempat dengar. Sebelum meninggal, dia pun dah sakit-sakit masa tu. Isteri yang pergi dulu. Boleh? Rasa boleh insya-Allah. Nanti Haji boleh lah, bila siapa meninggal Haji boleh ke depan terangkan. Nah begini, pengiraan senang aja. Pengiraan saya dah sebut lagi tu kan, mudah aja pengiraan. Kita andaikan saja harta pusaka tu 100,000 macam tu. Andaikan je, tak boleh nak tepatkan. Kita tak tahu rumah tu berapa nilainya. Kalau dapat tepat lagi baik. Kita andaikan rumah tu lebih kurang 600,000. Andai lebih kurang lebih kurang 1 juta harta dia. Buat pembagian. Boleh Haji. So kita kata 100,000, abang isteri dah meninggal, abang dapatlah 50,000 bang. Tapi abang ada anak kan, abang dapatlah 1/4 daripada tu. Berapa 1/4 daripada 100,000? 3 berapa? Tu kira dalam handphone sekejap boleh dapat. Berapa tuan? 25,000. 25,000 lebih kurang. Itu dia dapat. So dia faham dah, macam ni pembahagiannya. Boleh kan? Ambil handphone tu kira je terus tuan. Bukan susah pun. Untuk kita untuk melepaskan pembahagian ni jadi sah tuan-tuan. Selagi tak tahu pembahagian ini, tuan-tuan nak buat pembahagian sama rata pun tak boleh. Ini syarat dia. Kan saya ada syarat dipanggil takarus tadi. Inilah dia takarus. Boleh. Okey, isteri pula. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Apabila suami meninggal dan dia tidak mempunyai anak, berapa isteri dapat puan? Tanya puan dululah. Haji yang jawab dulu. Kalau diorang tak dapat jawab, Haji bantai. Bagus Haji. Berapa puan? 1/4. Bagus. Bagus puan. Syabas. Tengok. Ini yang sendak. So tak sia-sia lah kalau saya mengajar. Bukan saya tak cakap laki ni pick up slow sikit. Sama je kita dulu. Zaman saya sekolah dulu, daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, semua pakat pulun semua. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 memang perempuan pulun habis. Itu realiti lah kan. Itu realiti mana-mana pun sama. Mungkinlah ada nombor 1, kadang ada juga lelaki. Tapi dalam 1000 tu adalah berapa kerat je. Perempuan ni dia study lebih. Perempuan ni punya komunikasi lebih daripada lelaki. Betul tak? Tanya, abang macam mana kerja bang? Okeylah kerja. Okey lah ya. Tapi tanya perempuan, Mah macam mana kerja hari ni? Kerja macam ni banyak sangat lah bos bagi kerja inilah. Lepas tu lepas 1 jam tu ada pula sekretari tu nak meeting lagi apa. Saya susah banyak. Tanya 10 patah dia jawab. Ini perempuan punya pemikiran luas. Bukan nak puji. Baru jawab 1/4 dah belagak. Okay, alhamdulillah bagus. 1/4. 1/4 bagi isteri. Portion isteri 1/4 tu sama dengan 1/4 suami yang ada anak. Perempuan tu tadi tak ada anak, 1/4 dia dapat. Portion dia sama dengan suami yang ada anak. Boleh? Okey, Allah sambung ayat ni, fa in kana lakum waladun falahun nasumunu mimma taraktum. Okey, abang suami meninggal dan dia mempunyai anak. Berapa isteri dapat? Bagus. Bagus. Alhamdulillah. Bagus. 1/8. 1/8 daripada 100,000 lebih kurang. Tu saya tahulah. Saya ingat 12,500. Sikit kan? Sikit je. Daripada 100,000 dia dapat 12,000 je. So dia faham. Sikit lah Ustaz. Itulah. Itu pembahagian Al-Quran. Okay. So dia faham. Walaupun dia tak nak pembahagian itu, walaupun dia tak, cerita tetap kena bagi tahu. Baru boleh buat konsep pembahagian sama rata. Kalau tidak pembahagian sama rata ni tak boleh dibuat tuan-tuan. Tapi kita ni dulu kita bantai aja. Kalau saya cakap pembahagian tu tak sah, tuan-tuan
Jenuh nak menjawab. Tuan-tuan kena faham. Boleh? Rasa-rasa boleh? Isteri boleh Boleh Haji? Boleh Haji senang. Okey. Pembahagian kepada mak ayah pula. Wali abawahi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Ibu bapa mendapat berapa? 1/4? Puan nak jawab? 1/6. Bagus. Bagus tuan. Puan ni mungkin dia dah belajar ataupun dia dah catat lah. Ingat, alhamdulillah. Bagus. Bagus. 1/6. Dia ada kala dia dapat 1/3 kalau dia tak ada anak. Yang meninggal ni tak ada anak, dia mungkin dapat 1/3 tu tak payah ingat. Ingat 1/6. Sebab kebanyakan yang berlaku ni, kebanyakan suami ni dia memang ada anak kan, selalu. Yang tak ada anak ni, kedua ibu bapa ada yang dapat 1/3. Tapi ingat 1/6 je lah. Boleh? Nak bagus puan. Terasa tercabar ni kaum lelaki ni. Kita belajar sama-sama je kita belajar. Tak apa. Okey, boleh Lagi pembahagian siapa lagi? Dah tolak mak, dah tolak mak ayah, dah tolak isteri ataupun suami. Selepas itu anak. Anak lelaki, anak perempuan ni dia lain sikit pembahagian dia. Dia dipanggil dalam Al-Quran Allah sebut lidzakari mithlu hazzil unsayain. Satu bahagian anak lelaki menyamai dua bahagian anak perempuan. Maksudnya lelaki lebih banyak. Contohnya begini. Katakanlah kita tolak dulu suami isteri kita, dah tolak harta tu 100,000 tu kita dah tolak tepi. Kemudian kita tolak mak ayah. Tinggal harta tu, contohlah dah tolak, tinggal harta tu 30,000. Contoh 30,000. Anak lelaki dapat berapa? Katakanlah anak lelaki, anak perempuan. Anak lelaki dapat 20,000, perempuan dapat 10,000. Tu je. Kalau tuan-tuan tolak tinggal 30,000, itulah dia pembahagian untuk anak lelaki dan anak perempuan. So bila anak dia ada situ, okey, adik dapat banyak ni anak perempuan dapat banyak ni. Okey lah Ustaz, saya faham. Itu je. Lepas itu baru kita tanya dia balik. Okey, macam mana? Faham pembahagian ashabul furud, pembahagian secara faraid Al-Quran ni. So diorang faham tak? Nak tanya. Isteri kata, saya faham Ustaz. Saya faham. Suami kata, alhamdulillah Ustaz, saya faham. Tapi kami dah berbincang lah adik-beradik. Kami sepakat nak mengatakan kami nak buat pembahagian sama rata. Boleh tak? Barulah pembahagian itu dibenarkan. Ini tidak. Pembahagian faraid pun kita tak faham, terus buat sama rata. Salah tuan. Salah. Kita dah belajar ni satu nikmat, satu pembelajaran yang kita dah belajar, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya harta pusaka ni betul dibuat. Bila betul dibuat, kita tak terlibat dalam makan harta yang haram. Boleh? Alhamdulillah tuan-tuan dah tahu malam ni. Itu syarat dia. Boleh okey. Selepas itu barulah, katakanlah pembahagian faraid ni dah faham, barulah kita terangkan kepada dia sama ada selepas pembahagian faraid itu sendiri. Okey, tak apalah Ustaz. So pembahagian selepas faraid ni tadi dipanggil takarrush. Kalau orang tanya pembahagian secara takarrush. Takarrush ini faraid, orang tanya, Ustaz, pembahagian sama rata ni pun ini faraid juga Ustaz. Saya cakap, saya beritahu, ya, pembahagian sama rata juga adalah faraid. Cuma yang dijelaskan tadi adalah itu pembahagian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Konsep takarrush ni juga, ataupun pembahagian sama rata dan sebagainya juga adalah pembahagian secara faraid. Jangan kita cakap, ramai orang tak faham, tak boleh lah kau kena ikut faraid. Aku nak buat sama rata lah. Sama rata tak boleh, itu bukan faraid tak? Kita dah belajar, kita beritahu sama rata juga adalah konsep dalam faraid. Dia juga pembahagian faraid. Cuma pembahagian yang tepat tadi tu, pembahagian yang saya beritahu tadi, itu adalah pembahagian di dalam Al-Quran yang diterangkan oleh Allah SWT. Boleh? Okey. Apa dia faraid? Apa dia konsep takarrush ni sendiri? Adalah berasal dari perkataan kharaja. Dia maksud keluar.
Khuruj. Maksudnya, kenapa dia kata keluar? Sebab mereka ni bila buat sama rata, katakanlah lelaki tadi banyak dapat kan, bila dia buat sama rata, hak dia dah kurang. Maksudnya dia melepaskan, dia keluar daripada portion dia tu tadi. Itu dipanggil takarruj. Orang tanya, Ustaz, pernah tak terjadi dalam dulu, zaman Nabi dulu, zaman sahabat ada? Dalam Abdul Rahman bin Auf, nanti saya tengok ada. Konsep peristiwa takarruj yang pertama telah diriwayatkan ketika zaman Khulafah Ar-Rasyidin di bawah pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, salah seorang daripada 4 isteri Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan tahu kan siapa Abdul Rahman bin Auf ni? Siapa? Sahabat Nabi yang paling kaya. Harta dia bukan macam harta kita ni. Dia bukan bilion, bukan trilion, tak ada lian-lian. Ini Abdul Rahman bin Auf. Tapi dia taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia jadikan harta dia berkat. Ini Abdul Rahman bin Auf. Kalau orang cakap, Ustaz saya ni banyak harta, Ustaz saya tak boleh, saya sibuk lah. Saya cakap, Abdul Rahman bin Auf lebih kaya daripada engkau. Lebih kaya daripada engkau, dia boleh taat perintah Allah. Abdul Rahman bin Auf. Okey. Apa tragedi yang berlaku? Salah seorang daripada 4 isteri, dia kahwin 4 Abdul Rahman bin Auf, iaitu salah seorang isterinya bernama Tumadir. Tumadir binti Al-Asbaq telah dicerai ketika Sayyidina Abdul Rahman sedang sakit yang membawa kepada kematian. Dia dah meninggal, tetapi dalam tempoh iddah tu Abdul Rahman dalam tempoh dia dah ceraikan isteri dia, tapi dalam tempoh iddah tu dia sakit dan Abdul Rahman bin Auf meninggal. Tempoh iddah ni perempuan masih dapat harta pusaka. Kalau dah lebih dicerai dan lebih tempoh iddah tu habis, dia tak dapat harta pusaka. Tapi dalam tempoh iddah tu Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia. So bila meninggal dunia ni, apa terjadi? Jadi Tumadir ni pun dapat juga harta pusaka. Apa mereka buat? Setelah beliau meninggal dunia, Tumadir berhak terhadap harta pusaka kerana dia masih dalam iddah perceraian. Dia bersetuju untuk melepaskan bahagiannya. Berapa bahagian kalau isteri ni ada 4? Berapa setiap isteri tu dapat? Ingat lagi? Siapa boleh jawab? Kalau kita ada 4 isteri, sini ada ke 4 isteri? Tak berani? Tak berani Ada? Oh ada. Saya dengar tadi ada. Okey, tak apa, ada. Okey, kalau ada pembahagian kena tahulah. Berapa kalau kita meninggal, 4 orang isteri ni, berapa setiap seorang ni dapat? Dia bukan lagi 1/8. 1/8 kalau 1 isteri. Kalau 4, 1/32. Dia ganda. 1/8, 2, 1/16, 3, 1/24, 4, 1/32. Sikit ke banyak? Sikit sangat. Sikit sangat. Jadi apa dia buat? Diorang berbincang-bincang, lepas itu diorang bagi 83,000 dinar masa tu. Maka ahli waris diorang setuju bagi macam inilah, tak apalah, kita tak payah ikut 1/32 tu, kita kesian. Dia bincang-bincang, dia kata bagi dinar 83,000, lebih sedikit lah. Jadi semua bersetuju, so diorang pun bagi. Kalau 1/32 tadi mungkin dinar sikit lah, tapi mereka ni bersetuju untuk bahagikan secara takarruj. Boleh, tak ada masalah. Syarat dia, semua isteri-isteri dia ataupun waris-waris anak-anak dia bersetuju dengan pembahagian itu, maka jalan. Tapi syarat dia kena ceritakan berapa diorang nilai diorang dapat tadi. 1/32, kira-kira dapat banyak ni. Boleh, konsep tu sendiri. Okey, saya lajukan sikit. Konsep takarruj ni dulu saya ada ceritakan, dia ada syarat dia. Tuan-tuan jangan hentam kromo semua buat takarruj. Kita dah faham, boleh buat sama rata, tapi kita kena tengok syarat dia. Dia ada syarat dia. Yang pertama, dia adalah mukallaf, akil dan balik. Maksudnya cukup umur. Orang tanya saya, Ustaz, anak arwah hari tu dah meninggal, diorang bagi sama rata, sah ke tak? Tidak sah. Sebab anak bawah umur tidak boleh buat pembahagian sama rata ke apa ikut suka, ikut takarruj tak boleh. Sebabnya syarat pertama untuk takarruj ni tadi, pembahagian sama rata dan sebagainya, adalah mukallaf, cukup umur.
Tentang ini ramai orang Islam dekat Malaysia ni, ya Allah. Ramai sangat. Bila meninggalnya suami, anak ada 4, 5 orang. Semua bawah umur. Isteri kata apa? Dah apalah Ustaz, diorang ni nanti saya bagi sama rata lah. Tak boleh. Apa perlu kena bagi diorang? Secara faraid tadi yang saya terangkan tadi. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kena tahu, kena buat pengiraan. Bagi diorang portion diorang. Lepas itu tolak diorang. Empat-empat tu tolak. Okey, kita dah tahu portion dia ni, tolak ke tepi. Sebab diorang tak boleh berbincang bersama dalam warisan lain. Tak boleh. Diorang kena ke tepi. Sebab syarat untuk perbincangan ni tadi, takarus tadi, mestilah mukallaf, cukup umur, baligh. Anak bawah umur tak dibenarkan main tepi. Kita bagi terus pembahagian secara faraid tadi. Boleh kan? Tapi malangnya kita, apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Kita bagi ikut sesedap rasa kita sebab kita tak belajar. Tuan-tuan dah tahu, kalau ada jiran-jiran siapa meninggal, tuan-tuan ke depan beritahu diorang tak boleh puan nak bagi ikut sedap rasa kita sebab diorang ni anak bawah umur. Kita tak boleh buat konsep tu. Diorang kena bagi by hook by crook. Wajib kena bagi secara faraid. Macam mana nak faraid dah tak tahu. Tanyalah, ramai sekarang ustaz-ustaz sekarang ramai pergi jabatan agama ke, cari kalau ustaz-ustaz yang ada mengajar tu tanya tu. Kalau diorang tanya saya terang, kadang-kadang dia WhatsApp dia, ustaz tolonglah buat pengiraan nanti saya nak terangkan. Saya bagi ya, tak ada masalah. Ilmu apa kedekut sangat tuan. Bagi okey macam ni. Tuan bagi apa berapa jumlah harta pusaka tuan? Macam ni ustaz, lebih kurang lah dalam 500, 1000 macam tu. Tak apa, saya buat pengiraan. Ni dapat banyak ni. So dia tengok, dia ambil saya punya WhatsApp tu, dia terangkan pada suami isteri. Bagus. Bagus. Sebab dia tahu bahawa kalau tak buat ni, dia dah faham konsep pembahagian tu. Kalau dia tak buat, ni berdosa dia. Pembahagian itu tak sah. Seorang yang bijak. Banyak saya mengajar dulu untuk ustaz, saya dah tahu dah. Saya punya kakak ipar saya, ustaz baru meninggal gitu. So, ustaz tolonglah kirakan. Saya nak terangkan dekat diorang. Kalau setakat kita tahu, kita tak terang, tak guna juga. Kalau saya tanya pada dia kata ustaz, saya akan cerita apa-apa nanti kalau saya tak ini, saya call ustaz balik. Tak apa, tak ada masalah. So dia ambil saya punya WhatsApp, dia terangkan macam ni. So okey tak? Okey lah. Daripada tak buat. Walaupun mungkinlah tak berapa tepat sangat kan, tapi alhamdulillah pembahagian tu dia tahu 1/2, 1/4, 1/4, 1/8, 1/6. Anak dua, satu bahagian anak lelaki menyamai 2 anak perempuan. So lepas tak hak dia untuk buat takarus? Lepaslah. Tapi berapa ramai orang Islam, anak bawah umur pun pakat tibai buat sama rata. Tak boleh. Tuan-tuan, kena ni. Apa nak berhenti saya lupa. 24. Abang Mi kata ada kematian tadi kan. Awal sikit berhenti. Isyak berapa tuan? Sini saya tak tahu berapa. 839 sama dekat KL. KL 839. 838. Okey. Nanti ingatkan saya sebab Abang Mi dah cakap tadi berhenti awal sikitlah sebab ada kematian insya-Allah. 838 sini. Okay, insya-Allah. Ingatkan saya kalau saya terlepas sebenarnya. Okey. Ada soalan sebelum saya terangkan sikit lagi. Ada soalan? Kalau ada soalan, tak ada saya terang. Ya tuan. Okey, kalau isteri dua dia ganda. Isteri dua. Gurau lah saja gurau. Okey. Kalau isteri dua dia ganda lah. Permulaan isteri pertama 1/8 kan. Jadi kalau dua orang 1/8 double kan. 1/16. Lagi sikit lah. Kita sebab apa, maaf cakap lah, kadang-kadang kita ni, bukan saya nak cakap siapa, kadang-kadang kita kahwin lebih ni, kita pandai tapi pembahagian fail. Serius cakap. Sedihnya di situlah. Tak ada masalah tuan-tuan nak kahwin lebih daripada ni ke, tak ada masalah. Tapi pembahagian tu perlulah tahu bila kematian. Kan dia jadi bertambah sikit dan sikit. Lagi ramai lagi sikit. Ini konsep pembahagian tu. Kalau lebih, kalau dua tuan cakap ni 1/16, dia tak jadi 1/8 tadi. Kalau duit harta suami 100,000, kalau 1/8 lebih kurang 12,500. Kalau 1/16 berapa? Berapa tuan 1/16? Boleh tuan kira sikit. 1/16 daripada 100,000. Berapa? Ada handphone? Tuan boleh kira sekejap.
Tu tu. Senang je dia darab je. Dia dalam 2 minit boleh dapat lah. 1 bahagi 16, tulis 1 bahagi 16 darab 100,000. Dapatlah jawapan tu. Kalau 1/8 saya ingat 12,500. Itu saya dah hafal lah. Berapa tuan? Sikit kan? Berapa? 6,000 je. 6,000. Jadi sebab dia double daripada 12,000 tadi. Betul lah, 6,000. So kita tengok kesian lah isteri. Itu je lah. Baik itu dalam mereka yang berkahwin lebih ni, poligami adalah digalakkan untuk buat hibah. Dan saya ada terangkan itu 10 golongan yang perlukan hibah. Salah satu daripadanya mereka yang berpoligami. Sebab kadang-kadang kita nak bagi isteri yang tua tu lebih sedikit lah tuan kan. Isteri yang tua ni kadang-kadang orang kata dia lah asas kepada kita punya rumah tangga dulu. Susah senang kita bersama dia. Jadi aku nak bagi lebih. Aku tahu kalau aku meninggal besok 1/3 je yang dapat. Jadi kita bagi dia, kita buat konsep dipanggil hibah. Hibah pada dia. So bila meninggalnya, harta pusaka tu tak perlu lagi. Dia bukan jadi harta pusaka, dia jadi hak milik mutlak isteri yang tua ni tadi. Arwah ada rumah sewa kan. Okey. Tu tiap bulan dia dapat kan. Lepas tu dia meninggal. Duit sewa tu kena apa lagi juga? Kena. Duit sewa, duit saham, duit yang dapat bulan-bulan tu, pencen pun adalah harta pusaka. Tapi rumah tu settle lagi tak? Okey. Tapi dia sewa kan? Okey. Kalau rumah tu ada hutang, duit sewa katakanlah dia dapat, mungkin duit sewa dia dapat untuk bulan tu, dia masukkan jugalah, dia kira juga harta pusaka. Tetapi kalau dia ada hutang tu, rumah tu kena selesaikan dulu. Biasanya begini, biasanya katakanlah memang sewa tu dah dapat, memang itu harta pusaka juga. Tetapi rumah tu ada hutang, biasanya 2 keadaan ataupun 3 keadaan waris ni akan selesaikan. Yang pertama, di kosan ni jugalah, di Lengging ni ada saya dapat satu urus pusaka. Mak meninggal, rumah tu tak boleh nak bayar. Tak boleh nak bayar. Jadi waris-waris ni kata apa? Ustaz, kami pun tak nak ambil lah rumah ni Ustaz. Kami pun dah ada rumah, jadi hutang ada lagi Ustaz. Jadi kami setuju untuk serah balik pada bank. Rugi tak? Rugilah. Tapi itu kemahuan waris, pulang balik pada bank. Tolak, bank ambil dalam berapa ratus ribu lagi lah yang masih hutang. Jadi bila dia tolak dekat bank, arwah hutang balik lagi tak? Tak. Habis hutang dia. Jangan kita cakap, habis Ustaz, bayaran dia yang banyak ni. Tak payah cerita bayaran. Once bank ambil, maka selesai tak? Selesai. Rugi siapa? Kita lah rugi. Tapi diorang itu kemahuan waris. So diorang keluarkan kata, kami tak ada duit lah Ustaz nak bayar ni hutang arwah ni, nanti jadi susah nanti dia di sana. Memang betul. Diorang kata pakat pulang pada bank. Jadi arwah selesai, tak berhutang. Tak ada berhutang apa semua. Tetapi kalau itu kemahuan dia, tapi harta-harta yang lain ni boleh dibahagikan juga. Itu sebab harta-harta yang lain ni masih ada lagi. Itu diorang boleh jadikan pusaka. Sebab diorang bersetuju macam tu. Kalau katakanlah itu situasi yang pertama. Dan kedua, hari itu di Bangi, kematian seorang suami pun ada hutang juga. Dia punya MRTA tak cover habis. Ada lagi 250,000. Sebulan dia bayar lebih kurang dalam 3,000 sebulan. Jadi isteri ni terpaksa nak bayar balik. Orang bincang waris anak-anak ni, dia kata, Ustaz saya ambil rumah ni. Jadi isteri ni, apa saya beritahu dia, isteri kalau puan nak ambil, puan kena bayar puan untuk tukar nama apa semua, tak boleh lagi. Kalau ada nama arwah, bila tak settle, dia orang tak bagi, bank tak bagi tukar. Kecuali mungkin ada prosedur lain, puan ni kena selesaikan dulu, dia dapat pencen hari tu pun dalam 200 lebih juga. Puan bayar, puan ambil balik rumah tu. Dia orang bincang kata, tak apa, saya ambil. Kalau diorang ambil tak apa, diorang settle kan. Dia settlekan sendiri, isteri ni tak settlekan. Jadi selesai lah. Selesai. Diorang bincang. Yang ketiga, apa diorang buat? Yang ketiga saya tak ingat kes di mana. Yang ketiga ni, di mana waris-waris ni kata apa? Okeylah, macam inilah, kita jual aja rumah tu.
Kita jual rumah tapi terpaksa bayar dululah apa semua. Kita gunakan duit ni dulu kan, kita tukar nama pada seorang waris, kemudian kita jual. Jual. Jadi jual, portion jual tu mungkin lebih kan. Sekarang ni katakanlah mungkin ada hutang 200,000. Bila dia jual harta tu mungkin dah jadi 600-800,000. Jadi diorang tolak balik duit hutang tu, yang lebih tu diorang bagi-bagikan. Situasi yang ketiga. Biasanya keadaan ini aja yang ada. Kena selesaikan, sebab itu hutang arwah. Kalau buat, boleh buat yang ketiga-tiga ni tadi. Tapi jangan biar. Kalau biar pun bank akan tarik juga. Jadi arwah dah tak ada. Jangan kata dah biar ustaz, arwah ni tu hutang tak. Once bank dah ambil, selesai hutang dia. Tu cara dia. Boleh? Tapi situasi ni macam lain kan. Rumah tu memang berdua nama kan. Suami isteri kan. Tapi yang bayar dia suami daripada awal kan. Tapi dia sewa, isteri yang dapat. Dia tak kira tuan. Siapa dapat pun tak kira, tak ada masalah. Cuma kalau dua nama lagilah. Kalau dua nama separuh tu sahaja. Ya katalah suami meninggal kan, isteri dia tak terlibat. Isteri dia punya portion dia memang dia punya. So suami punya portion tu yang kena kira. Suami punya portion tu macam mana nak buat? Sebab dia telah menjadi harta pusaka. Sama ada diorang bincang balik, kata nak ubah nama mak, terpulang boleh juga. Tapi portion, walaupun dia masih lagi ada hutang di situ, diorang akan bincang balik macam mana mak ni, kita bincang balik apa semua. Dia kata tak apalah, mak kata mak nak settlekan, dan bila settlekan letak nama mak di situ. Boleh, tak ada masalah. Dia tak kira dia sama ada yang bayar tu adalah suami ataupun isteri, tak apa. Sebab dia akan tengok pada, memanglah ada setengah tu nama suami. Nama suami tapi isteri punya rumah. Faham tak? Situasi macam ni elok buat. Jangan cakap mulut je. Buat satu perjanjian. Banyak kes. Jadi suami punya rumah tapi letak nama isteri. Meninggal suami, rumah tu jadi pusaka tak? Nama isteri tapi suami yang punya. Suami yang punya tapi nama isteri. Mungkin ada macam kita lah, kita loan tak lepas apa semua, kita pinjamlah nama orang. Pinjam nama anak kita ke pada isteri kita. Masalah sekarang suami punya rumah. Suami bayar, daripada mula dia bayar. Tapi nama isteri. Meninggal suami, harta pusaka tak rumah tu? Macam mana? Dari sudut Islam, itu adalah pusaka. Itu pusaka. Sebab mungkin dia orang cakap mulut je pada isteri dia, kata rumah ni saya letak nama mah sebab saya punya pun tak lepas, tapi tak apalah, saya bayar apa semua. Saya bayar apa semua tiap bulan je, saya bayar apa semua, deposit saya bayar, cuma letak nama ni, nama mah ya. Jadi bila meninggalnya suami, rumah itu adalah rumah suami. Rumah suami. Jadi kalau katakanlah isteri ni dia declare, dia beritahu tak, rumah ni dulu memang nama aku, kenapa pula nak jadi pusaka, kata isteri. Berdosa tak isteri? Berdosa. Sebab di antara dia ada percakapan mulut. Dia cuma tak buat perjanjian. Tu bahaya tak buat perjanjian. Buatlah perjanjian walaupun sikit, walaupun pergi pusaraya sumpah, buat sikit bahawa ini mengatakan saya letak nama isteri, dan isteri ini tidak boleh tuntut. Tu maksud dia. Jadi bila kes macam ni, katakanlah isteri tak puas hati, isteri bawa kes ni ke mahkamah, boleh tak? Boleh. Siapa yang menang? Isteri menang. Isteri boleh ambil je rumah tu. Kalau dia kata ni tak boleh, ni rumah aku, jadi rumah tu tak jadi pusaka. Sebab mahkamah dia tak tengok pada sesiapa, dia tengok pada nama dalam geran tu. Kalau dia ada hujah-hujah tu lain cerita lah. Tapi bukti tak ada, nak buat macam mana? Dia cakap mulut je. Isteri ni memang ada bukti. So ini geran ni nama saya, Hakim. Apa nak buat? Kalau isteri dalam keadaan derhaka lah, dia nak bulut rumah tu, dia boleh buat je. Tapi dia berdosa lah. Ini benda-benda yang tuan-tuan kena faham. Janganlah senang-senang. Ramai orang buat macam tu. Rumah nama suami tu, isteri punya, taruh nama suami. Suami meninggal, adik-beradik pakat tuntut. Adik-beradik belah suami, kebetulan dia tak ada anak. Isteri ni menangislah.
Rumah tu aku punya, aku yang bayar semua, tapi nama suami. Aku letak nama suami. So nak buat macam mana tuan? Adik-beradik ni tuntut sampai ke sudah. Dia tuntut sebab apa? Dia tahu itu adalah nama suami. Aku pun ada hak sebab dia ni tak ada anak. Isteri menangis. Kita kena hati-hati benda-benda macam ni. Padahal isteri memang isteri punya. Benda-benda macam ni tuan-tuan kena ambil kesedaran. Buat perjanjian simple-simple pun tak apa. Pergi kalau nak lebih baik, buat dengan lawyer lah. Lawyer pun dalam 1,000 lebih lah perjanjian tu, sebab saya ada lawyer saya sendiri. Dan 1,000 lebih. Kalau ustaz nak buat biasa pun boleh buat secara sumpah, angkat sumpah je. Macam saya, kalau diorang tak, ustaz saya nak buat perjanjian tapi yang saya tak nak melalui lawyer, ustaz melalui ustaz, saya ustaz buat sendiri. Boleh saya buat. Saya kata saya buat dekat Pusara sumpah. Jadi korang kena datang situ, korang kena sign. Murah je. At least ada benda tu. Boleh terima pakai. Setuju sumpah daripada kita buat sendiri. So dia dah type apa semua, suruh dia orang datang, ni je. Kita murah lah, ratus-ratus je lah. Kalau buat lawyer lebih kurang 1,000 lebih. Sebab saya ada lawyer saya sendiri. Apa-apa yang macam kes-kes yang kronik tu dan tak boleh nak disettlekan secara mulut ni, saya suruh dia, tak apalah saya bagi lawyer saya handle. Bagi dia handle lah. So dia lebih formal. Dia ada prosedur lawyer tuan-tuan. Ada prosedur yang kita tak tahu. Jadi kita handle dia buat satu draft apa semua. Buat proper lah, panggil mahkamah. Maksudnya bila apa-apa berlaku, diorang jumpa, buat satu surat, panggil diorang untuk berbincang. Lebih formal. Boleh? Boleh tak apa, saya teruskan sikit lagi. Okay, tadi faham Yang kedua, berkemampuan menguruskan harta dengan baik. So dia faham. Yang ketiga, dia faham lah menguruskan dia baik. Jadi anak yang cacat, maksud saya OKU ni, OKU ada banyak tuan-tuan. Saya dulu saya YDP sekolah menengah tu. Sekolah menengah tu ada satu kelas, ada 3 kelas. Dia panggil PKI. Sini ada tak? Tak ada. Dia panggil PKI. Pendidikan khas sekolah rendah. Dia ajar budak-budak macam ni. Budak-budak dia panggil budak-budak lembam. Dia ada kategori dia, ada yang teruk. Yang pertama ada yang kurang, yang kedua ada sedang, yang ketiga yang jenis yang teruk. So budak-budak macam ni kita kena tengok kategori ke. Kalau dia memang nampak memang cukup umur apa semua, tapi kita tengok bila kita terangkan dia jenuh nak faham apa benda lah ustaz. So dia tak boleh. Dia tak boleh buat secara takarus tadi. Dia kena keluarkan juga. Syarat dia tadi. So syarat yang ketiga, ni yang saya cakap ni. Dia mestilah mengetahui dan faham bahagian faraidnya dahulu. Kan? Ini dia nombor 3 ni. Kalau kita tak faham faraid tu, boleh tak buat? Tak boleh lah. Sebab dalam ni dah sebut. Pembahagian sama rata tadi, dia panggil takarus tadi. Syarat yang ketiga ni kita dah tak lepas. Mengetahui dan faham bahagian faraidnya dahulu. Benda inilah, nombor 3 ni lah, orang Islam tak buat. Syarat dia kan, syarat dia. Mengetahui dan faham faraid itu yang saya terangkan tadi. Macam mana nak buat? Kita main tak pernah pun zaman atuk nenek kita dulu pun mana ada orang terangkan, ada orang terang? Tak ada. Mungkin adalah 1,000 tu ada 1-2 orang lah, mungkin 1-2 keluarga. Syarat dia di sini Jadi kalau kita tak terangkan, boleh tak ke sama rata? Tak boleh lah. Kita nak buat juga, tak betul lah. Kena faham sungguh-sungguh. Okay, yang keempat, melepaskan hak dengan sukarela. Ni biasalah, maksudnya dia nak lepaskan hak, dia tak mau faraid tadi, dia sukarela aku nak bagi. Bukan secara fasa, bukan dia kata, abang kata, masa perbincangan nanti dia beritahu pada Ucu, mungkin Ucu ni anak yang kecil. Dia kata, Ucu, nanti pembahagian nanti kau dapat ni, nanti kau lepaskan hak portion kau tak payah ambil sebab nanti kau bagi dekat abang. Tak boleh. Itu syarat dia. Boleh Okey, jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka ahli waris tersebut akan memperolehi bahagiannya mengikut hukum faraid, kan? Semua yang takarus ni tadi tak ada, diorang tak ada dalam sini macam mukalah, macam anak OKU dia cacat, memang tak ada. Diorang ni tak boleh. Kalau tak ada, maksudnya bahagian diorang kena bagi hukum faraid. Siapa yang tak boleh dalam takarus ni? Siapa yang kena bagi faraid? Dengar Yang pertama, ahli waris yang belum balik. Maksudnya anak-anak. Suami meninggal, ada 5 orang anak yang masih sekolah rendah.
Sekolah menengah pun ada tapi belum cukup umur, belum mukallaf lagi. Dan mereka ini tak boleh bagi sama rata. Kena bagi secara faraid tadi yang saya terangkan tadi. Kan, kena faham. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini adalah ahli waris yang gila. Orang gila dapat pusaka tak? Dapat. Portion dia sama, tak kurang. Sama dengan orang yang normal. Portion dia dapat sama. Tapi nak bagi sama rata boleh tak? Tak boleh. Orang gila ni tak boleh. Kita pandai kalau keluarga kita, Ustaz dia ni gila Ustaz, tak payahlah kita bagi sikit je. Banyak tergorak kau, mana boleh. Mak Awang cakap tak boleh. Dia sama, portion dia sama dengan kau. Kau dapat 200,000, dia pun dapat 200,000. Kau dapat 500,000, dia pun dapat 500,000. Portion dia sama. Cuma lelaki dengan perempuan lah. Kalau lelaki, kalau perempuan dapat sikit lah. Tapi once dia gila aja, dia tetap dapat. Jangan kita kata kita pandai. Kadang-kadang dia tu ada anak saya Ustaz, anak saya yang seorang tu, yang bongsu ni, dia tak berapa cukup akal, dia tak berapa ni, dia gila, macam tak waras sikit Ustaz. Tak waras pun dapat harta pusaka. Saya cakap terkejut dia kata, kenapa pula Ustaz nak bagi dia nanti? Nak bagi dia bukan boleh tahu pun. Tak, memang dia tak boleh berfikir. Tetapi hak dia, dia makan nasi, dia makan apa semua, dia makan tak? Makan. Tu siapa yang akan menguruskan? Orang pemegang amanah dia nanti. Sama adik-beradik dia, pakcik-pakcik dia, bagi dia. Tapi syarat untuk bagi sama rata boleh tak? Tak boleh. Nak bagi sikit pun tak boleh. Nak bagi banyak pun tak boleh. Yang boleh secara faraid tadi. Hukum dalam Islam. Boleh? Ramai juga yang di Kampung Pandan hari tu pun anak yang jenis, dia boleh berfikir apa semua. Berfikir dia tak boleh. Contohnya lelaki suruh semayang, dia semayang lah. Tapi dia buat kerja macam tu je. Ada seorang lelaki dekat Kampung Pandan. Okey. Yang ketiga, ahli waris yang tidak pandai menguruskan hartanya. Okey, ini pun sama juga. Anak-anak yang jenis autism. Tuan-tuan tahu kan autism? Autism ni bukan semuanya teruk. Kadang-kadang dia nampak normal je. Kadang-kadang sekolah PKI tu nampak elok je. Dia buat persembahan semua macam budak normal. Tapi sebenarnya kalau anak kita pun kita tahu ada something wrong dengan budak ni. Ada saudara mara saya pun jenis ada anak macam tu. Kita tengok dia ada macam tak kena budak ni. Walaupun dia biasa apa semua, tapi ada benda yang tak kena. Jadi bila kita terangkan pembahagian tu, dia tak boleh terima. Susah nak faham. So, dia juga tidak boleh buat secara sama rata, bagi sikit, bagi kurang pun tak boleh. Dia tak boleh. Sebab apa? Dia tak boleh nak menguruskan. Dia tak faham konsep tu. Bila tak faham memang tak boleh lah. Dia juga dipanggil pembahagian sama. Dia pun pembahagian faraid juga. Dia tak boleh bagi sikit, bagi banyak, tak boleh. Bagi hak dia. Okey. Dan yang terakhir, nombor 4 adalah ahli waris dipaksa melepaskan hak. Macam saya cakap tadi, ada seorang kena paksa. Kata belum, kata lucu, kau nanti kau hak kau nanti kau bagi dekat abang tu. Kau jangan yang bagi. Kalau dia orang nak minta lepaskan hak ke apa semua, jangan. Dia dipaksa, tak boleh. Bila dia dipaksa, maksudnya pembahagian faraid itu tidak sah. Maksudnya takarus itu tak boleh dibuat. Kita kena bagi dia. InsyaAllah. Jadi konsep selepas pembahagian dia ada 3 atau 4 lagi pembahagian ni. Yang pertama tadi, wajib secara faraid ni yang pertama sekali, sebelum kita nak buat kepada yang lain-lain. Yang kedua, pembahagian secara sama rata. Yang ketiga, sambunglah bulan depan. Tak sempat lah. Kalau saya ceritakan mau pukul 9 dia. Sebab Abang Mi dah sound saya. Kan Abang Mi cepuk saya kan nanya. Abang Mi bukan boleh dengan saya, dia memang belasah aja. Jadi insyaAllah kalau ada soalan lah, boleh 1-2 soalan. Stop insyaAllah akan datang. Sehingga saya nak selesaikan tapi tak sempat. Ada 3 lagi pembahagian. Tuan-tuan kena faham. Nak bagi sikit, nak lepaskan hak pun tak nak, aku tak nak pun boleh. Ada soalan? 1-2 soalan lah. Tapi Abang Mi dah ni risau pula nak tanya soalan kan. Ada soalan? 1-2 soalan lah. 1 pun boleh lah, 2 pun boleh. Kalau ada lah, tak ada kita stop. Ada soalan? Puan ada soalan? Bagi ada mic, Abang Mi.
Assalamualaikum. Okey. Cerita benar Okey. Oh, dia dah wakaf sebelum meninggal. Okey. 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 Betul. Boleh. Waris ni 3 orang tu je. Maksudnya atuk nenek dia orang tak adalah. Okey. Okey. Boleh, tak ada masalah. Katakanlah dia kata tadi kita tandak lah, kita wakaf pun boleh. Ataupun kakak ni kata macam ni lah kakak tak setuju macam tu. Kakak rasa kita ambil sikit untuk kita simpan ke apa, kemudian kita buat wakaf. Boleh, tak ada masalah. Syaratnya tiga-tiga ni kena bersetuju. Adik-beradik. Kalau katakanlah seorang tak bersetuju, tanya kakak tu, kakak nak apa? Kami nak macam ni. Saya dengan katakanlah perempuan 2 katakanlah okey, Kak Lon dengan Kak Ngah dah setuju untuk wakafkan 20, katakanlah duit ni tadi 50,000. 30,000 ni kami setuju. Jadi kalau Abang Ngah tanda, tak apalah, Abang Ngah ambil lah 20,000 ke, kami 30,000 ni kami nak bagi pada mak. Kalau Abang Ngah ni kata macam tu tak apalah, Abang Ngah setuju. Minta persetujuan tu dapat daripada tiga-tiga ni. Jangan bila Abang Ngah kata macam ni, yang 2 ni menolak, tak setuju, ataupun yang 2 ni masa muka tarik diri. Jadi pembahagian tu floating, tak sah lagi. Tak boleh nak gunakan 50,000 ni. Jadi minta paling tidak pun lebih kurang lah adik-beradik atau mak pun dah 50,000, bukan banyak pun. Bincang-bincang, dapat kata sepakat, okeylah, tak ada masalah, boleh je. Macam ni sekali lagi tak apa. Puan buat puan dekat sikit. Puan buat dekat lawyer okey. Okey. Betul. Tak ada. Okey. Dalam mesti nama suami dokumen tu yang dah buat dokumen tu boleh dipakai. Okey. Okey, kalau sebab hibah ni, sebab kebanyakan diorang ni gunakan lawyer lah. Saya tak kata boleh tidak, memang boleh lah guna lawyer, tapi kos dia mungkin mahal lah, lebih daripada 5,000 ke atas lah selalunya. Mungkin lah ada juga yang jenis-jenis yang sikit tu saya tak pasti, tapi lawyer ni mahal lah. Yang buat tu 500. Saya tak nak komen lah. Ada akad dia, ada ijab kabul dia. Maksud saya dia ada ucapan dia apa semua. Dia buat pada masa depan tu. Okay, tak apalah, tak apa. Kalau betul, kalau 500 tu murah lah. Tapi saya tak pasti, biasa lawyer saya pun dia tak ambil tu. Dia ambil 10,000 biasanya, 5 ke 10,000. Itu saya cakap. Kalau standard lah, standard di Malaysia ni lawyer yang buat biasanya 5,000 ke atas. Biasa. Tapi katakanlah dia buat 500, saya tak dapat tengok lawyer dia punya dokumen. Dia ada dokumen dia pun. Dokumen dia ni dia kena sign pemberi, penerima, ada saksi, kemudian dia ada surat sumpah dia, kemudian ada lawyer yang seorang lagi lawyer. Macam saya buat, saya ada lawyer saya sendiri. Dia akan sign juga dekat situ. Ada banyak sign. Setiap surat tu kena ada sign, every page tu kena, setiap kena. Dia macam SMP rumah.
So dia ada akad dia ada lafaz qobat dia. Qobat dia tahu tak? Qobat ni maksudnya dia ada dua, satu ijab kabul, kemudian dia ada qobat. Qobat ni kadang-kadang orang tak ada. Qobat ni penerimaan mutlak. Dia panggil qobat. Saya takut lawyer tak ada dekat situ. Kadang-kadang lawyer ni pun buat pun satu juga. Kadang-kadang dia tidak menepati situ. Banyak juga kadang orang komplain pada saya, pada macam saya cakap saya tak boleh selagi saya tak tengok dokumen tu. Kalau saya tengok baru saya tahu benda tu betul atau tidak. Kadang-kadang dia tak menepati apa rukun dalam tu. Saya takut di situ. Jadi kata sebab dia sah hibah atau tidak ni, bila bawa kes ni ke mahkamah, dia ada satu dipanggil pengesahan di mahkamah tinggi, pengesahan hibah dipanggil untuk menguatkan lagi. Jadi mahkamah ni biasanya dia akan, tu saya cakap tadi, lawyer mungkin betul, mungkin betul lah, saya anggap mungkin betul, tapi saya tak pastilah. Mungkin sebab apa, mahkamah ni hakim dia akan tengok ada dua je yang betul-betul sah hibah ni, sama ada syarikat amanah, maksudnya syarikat yang buat ni pusaka dengan lawyer. Dia ada dua tu je. Yang lain tu buat sendiri tu, itu diorang tak boleh terima. Jadi kalau saya tak boleh nak itu. Katakanlah lawyer ni, katakanlah dia, walaupun dua nama, katakanlah suami meninggal, dia dua nama ni sepatutnya dua-dua ni kena buat hibah. Faham tak? Dua-dua kan. Yang ini siapa buat? Suami buat kan? Suami meninggal, betul? Okey. Bila suami meninggal, okey, tak ada masalah lah. Maksudnya suami ini dia dah hibah kepada isterinya. Jadi tak ada timbul pun dua nama apa tidak. Bawa dokumen tu ke pusaka kecil, diorang akan proceed sebagai, maksudnya sebagai sah lah. Pergi balik perumahan, syarikat perumahan tu diorang akan tukar je nama. Simple je. Itu je. Tapi lawyer punya prosedur saya tak pastilah. Tapi biasa macam tu. Kalau saya buat, maksudnya dah sah, submit balik ke pusaka kecil akan tengok, oh ni bukan harta pusaka, dia bawa hibah tu sendiri ke perumahan, dia akan terus transfer kepada isteri punya nama. Selalu macam itulah. Tapi lawyer punya tu dia buat tak macam tu? Dia buat. Dah tukar nama dah? Salah tu. Biasa kalau perumahan kes macam tu terus dia tukar nama. Nama tu satu je sekarang, nama isteri je. Mana boleh dua lagi, sebab itu orang dah meninggal. Dia automatically pergi perumahan, dia akan tukar jadi satu nama, isteri punya nama. Itu cara dia. Saya rasa dia buat ni separuh ni, saya rasa tak habis. Nanti puan tunjuk dekat saya. Saya takut separuh. Kalau dokumen yang sah, terus saya perumahan terus tukar je. Sebab hibah tu dah berlaku. Macam mana? Kalau yalah, maksudnya harta tu mesti settle lah, maksudnya tak ada hutang apa-apa lah. Sebab itu. Sebab kalau ada hutang tu dia kena selesaikan dulu. Kena pinjaman tu kena selesaikan dulu baru boleh tukar nama. Itu syarat bank lah. Saya takut ini hutang ada lagi ke? Tak ada. Apa masalah je? Patutnya bawa dokumen tu, lawyer lagi mesti tahu, terus pergi perumahan terus tukar je. Sebab hibah tu sah. Tapi saya tak tahulah sama ada dokumen tu tak cukup ke, saya tak pasti. Saya tak boleh nak salahkan dia nanti. Kan takut saya salah pula nanti. Nanti puan, kalau ada puan free nanti puan tunjuk dekat saya surat tu. InsyaAllah. Ada lain? Ke-9. Okey, insyaAllah boleh ada soalan lain, tak ada insyaAllah lah. Kita sambung lagi kena kita ada kematian kan. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Ya, mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberi tauladan ilmu buat diri kita. Kita ni ke depan, tuan-tuan ni semua wakil-wakil daripada faraid menyorang untuk ke depan, untuk ceritakan benda ni insyaAllah. Okey. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.